tajuk gelombang, tajuk saya kelas ni. Alright. Jadi hari ni kita nak pergi kepada fenomena kita nak pergi kepada subtopik yang baru. Okay, kita nak pergi kepada subtopik yang baru iaitu pembelauan gelombang. Sebelum tu cikgu nak pergi deep sikit untuk yang semalam sebab ada beberapa orang yang tanya cikgu ni pasal fenomena pembiasan bunyi. Fenomena dia. Okay. Dalam situasi harian. Baik. Baik, cikgu cuba explain sekali lagi kalau siapa yang semalam tak faham. Alright, cikgu tak tahu kenapa hari ni cikgu punya laptop ni buat hal dah. Okay, fenomena pembiasan bunyi dalam gelombang bunyi dalam kehidupan harian. Okay, semalam kan, kenapakah pada waktu siang kalau kita berada kat mana-mana pun kita susah nak dengar bunyi yang datang daripada tempat yang jauh. Okay, waktu siang contohnya antara padang dengan kelas kita tak berapa jelas dengar bunyi tu, tapi kalau waktu malam macam camping kamu boleh dengar dengan jelas bunyi yang jauh tu, kamu boleh dengar dengan lebih jelas berbanding waktu siang. Okey, kenapa kita nak terangkan yang inilah. Okey, kamu fahamkan baik-baik. Baik. Yang pertama sekali kamu kena faham, udara sejuk ia lebih tumpat daripada udara yang panas. Pada waktu siang, matahari akan memanaskan darat pula dia sebut. Kan ada orang nak masuk. Ni kan? Cim nak masuk. Aku bantu sikit. Okay, kita sambung balik. Slow, kenapa ni hari ni dia agak slow. Sorry kelas, kejap. Oh my god, kenapa lah. Okay, sekejap tak tahu kenapa dia agak slow cikgu punya PowerPoint tu hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, semua orang ada kat situ ke? Semua orang ada kat situ? Ada. Okay, semua orang boleh dengar kan? Baik, kita sambung balik tadi. Kita nak bincang sikit yang semalam. Okay, fenomena pembiasan gelombang bunyi dalam kehidupan harian. Yang semalam ni kita nak bincang balik. Kenapa pada waktu siang kita tak dapat dengar bunyi yang jelas? Baik, katakan cikgu asingkan pada waktu siang kamu tahu kawasan bawah ni, kawasan tanah ni dipanaskan. Jadi kawasan bawah ni udaranya lebih panas. Okey, bahagian atas tu udaranya lebih sejuk, kawasannya lebih sejuk. Kemudian kalau kawasan yang sejuk, ketupatannya lebih tinggi daripada kawasan yang berudara panas, ketupatannya lebih rendah. Okey, udara di situ kurang tumpat, udara di atas lebih tumpat, dia akan menumpu di atas. Alright. Jadi sekarang kita cuba bahagikan. Cikgu tunjuk dengan cara yang mudah. Kita cuba bahagikan bahagian panas, ketupatan rendah kepada bahagian yang tinggi, bahagian yang sejuk, ketupatannya lebih tinggi. Baik, katakan cikgu ambil satu titik kat sini. Ini adalah gelombang yang datang kan, arah perabatan gelombang dia dah tunjuk yang hitam jelas tu. Kemudian kita bina
normal pada garisan pemisah antara sejuk dengan panas. Okey, kat situ adalah normalnya. Dan sudut antara ini, arah perambatan gelombang dengan normal, sudut ini kita panggil sudut 7I. Okey, kita tahu pembiasan berlaku kalau ketepatan tak sama. Jadi masuk kawasan yang ketepatan lebih tinggi, garisan ni, perambatan ni akan dibias mendekati normal, kan? Betul tak? Betul tak? Ketepatan tinggi dibias mendekati normal, ketepatan rendah tu maksudnya dibias menjauhi normal. Betul kan ni? Alright, jadi sini R. Sebab dia padat kat situ. Kalau udara sejuk, kawasan ketepatan tinggi lebih padat. Jadi kalau lebih padat, gelombang tu tak boleh bergerak dengan laju. Kalau tak boleh bergerak laju, dia terbias mendekati normal. Okey. Bila mendekati normal, kat sini pun mendekati normal. Jadi lama-lama gelombang tu sebabnya dia terbias ke atas. Okey, dia terbias ke atas sebab ia mendekati normal, makin bengkok ke atas. Kalau cikgu buat kat sini pun sama. Cikgu buat boundary lain, pemisah lain. Ini kawasan panas, atas kawasan sejuk dan di sini cikgu lukis normal, garisan normal. So antara gelombang yang datang itu dengan normal ini sudut 7 dan antara gelombang yang terbias tu dengan garisan normal ini adalah R dia. Jadi dia mesti nak mendekati normal, mesti sudut tu nak mendekati normal, jadi sebab itulah dia terbias ke atas. Boleh faham tak ni? Boleh Boleh. Tolong respon sebab tu kita tak berapa nak dengar dengan jelas pada waktu siang, hari yang panas. Okey, kalau waktu malam pula, kawasan yang sunyi, camping, kita boleh dengar bunyi dengan jelas. Okey, kita tengok. Kalau waktu malam, ada bulan ni malam lah. Ada bulan tak adanya siang ni malam. Kawasan daratan ni, bawah ni, permukaan bumi ni pada waktu malam udara dia dah jadi sejuk. Tadi waktu siang udara panas kat bawah kan, sekarang udara panas tu semua dah berada di atas. Okey, semua dah berada di atas. Jadi ketepatan dah berbeza balik. Udara panas ketepatannya rendah pula ke atas sebab tak banyak. Okey, ketepatan rendah. Udara sejuk ketepatannya lebih tinggi. Okey. Jadi sekarang kita nak buat satu boundary. Cikgu ambil satu bahagian saja pada ni. Okey, katakan cikgu nak buat di sini. Okey. Cikgu pisahkan panas di atas. Ni pemisah dia. Panas di atas, sejuk di bawah. Okey, ini adalah arah perambatan gelombang. Jadi cikgu akan buat satu garisan normal. Ini adalah normal, 90 darjah dengan boundary tu, nampak tak? Atas panas, bawah sejuk, ini garisan boundary dia, pemisah. Kemudian garisan normal mesti 90 darjah dengan pemisah pada titik 7 kita tu lah. Itu adalah I. Dan bila dia pergi masuk kawasan yang ketepatannya rendah, dia bergerak dengan laju. Ingat tu, kalau masuk kawasan ketepatan rendah, tak ada siapa-siapa, aku boleh berlari dengan lajunya. So dia bergerak laju, that's why dia akan diterbias menjauhi normal. R-nya kat situ lebih besar daripada I. Okay, sudut bias lebih besar daripada sudut I. Kat point lain pun sama, sudut bias dia, ini pemisah, boundary. Okay, ini normal, kamu buat situ, ini garisan normal. Jadi 7 dia, tu dia kat atas dah. Jadi dia akan dibias menjauhi normal lagi. That's why dia bengkok ke bawah, tak bengkok ke atas. Tadi bengkok ke atas problem dia kan. Bengkok ke atas kita tak dapat dengar jelas lah. Kalau dia dibengkokkan ke bawah, kita boleh dengar bunyi itu. Okay, clear tak? Clear? Boleh? Clear seeing. Alright. Baik, orang lain boleh ke? Orang lain boleh ke? Alright. Baik, kita nak sambung lagi untuk hari ini. Kita masuk pembelauan gelombang. Ini adalah fenomena yang ketiga. Cikgu masih share screen kat kamu kan? Cikgu masih lagi share, betul tak? Alright. Jadi hari ini kita masuk pembelauan gelombang. Belau.
Kita tengok pula pada perkataan belau. Cikgu tukar sikit warna dia. Okey, ini belau. Belau maksudnya diaphragm. Diaphragm tu serak. Okey, serakkan, terserak, tersebar. Senang faham yang ini, sebar. Tapi maksud yang sama dia serakkan. Bukan suara serak, serakkan. Bukan suara tu yang serak. No. Sebar, tersebar. Jadi pembelauan gelombang maksudnya gelombang itu tersebar, belau. Kalau bias bengkok. Kalau pantul-pantul lah, tenang bola dapat balik bola ke dinding. Okay? Belau means sebar. Tolong catat kat mana-mana supaya kamu senang ingat. Okay, gambar rajah ni, yang orange ni gambar ni adalah kamu nampak ada cahaya. Cahaya datang daripada sumber cahaya matahari. Kemudian kamu nampak bila dia melalui antara pokok, antara daun-daun pokok tu ada celah kan. Dia lalu ikut celah-celah daun tu. Dan kita nampak cahaya tu terserak, nampak tak? Terserak, ini kita panggil serak. Terbelau, tersebar. Ni Teng, yang 1, 2 atas, 3, 4, 5 banyaklah dia tersebar ke seluruh kawasan tu. Dia melalui satu celah. Contoh lain, kalau kita ada duduk kat mana-mana ke apa, kita nampak ada satu lubang, cahaya matahari dapat masuk, kita tengok lantai. Okey, besar kan? Itu sebar. Pembelauan. Okey, itu kalau cahaya. Gambar atas untuk cahaya, gambar bawah ini adalah untuk gelombang air. Alright, biasanya di kawasan pelabuhan macam ni, kita bina satu tembok yang tinggi. Ada tembok yang tinggi, ada kapal masuk. Okey, kalau kamu tengok daripada air laut yang dalam ni, ombak dia agak ganas. Sebab satu, kawasan dia dalam. Bila dalam, halaju tinggi. Bila halaju tinggi, dia panjang gelombang dia besar, dia agak ganas lah ombak kat situ kawasan sana. Alright, kemudian kita create satu celahan. Celah lah, bina celahan. Buat benteng, kemudian ada celah. Bukan celah ni semata-mata untuk bot masuk, pintu masuk aja, tak Ada sebabnya kita buat celahan ni. Bila ada celahan, kamu tengok, ini gambar foto yang real. Okey, gambar foto yang real ni. Kamu tengok ombak di dalam ni macam mana? Ombak di dalam ni macam mana? Ada banyak ni bot-bot kecil kat sini kalau kamu perhatikan. Tak ada siapa nak jawab ke? Tak kuat mungkin. Ombak ni kamu tengok gambar pun nampak tenang sikit kan? Nampak tenang. Kat luar ni nampak macam berombak-ombak kuat ni. Menggerutu. Kat dalam ni nampak lebih smooth aja. Tu antara disebabkan oleh pembelauan gelombang. Gelombang dah diserakkan. Alright. Apa tu pembelauan gelombang? Satu fenomena. Dia fenomena, kita ada 4 fenomena, ingat? Kita baru ada fenomena pantulan, fenomena lah tu. Fenomena pembiasan, hari ni fenomena pembelauan. Okey, sebar tadi. Fenomena penyebaran gelombang apabila ia bergerak menerusi celah sempit. Satu, celah sempit atau menempuh halangan kecil. Ikut celah pun dia boleh tersebar, dia boleh terbelau. Ikut halangan. Halangan maksudnya ombak nak lalu ada dinding. Halangan lah. Ombak nak lalu ada kayu balak. Halangan lah. Okey, ada halangan dia boleh terbelau, terserak. Ada celah pun dia boleh celah. Dia boleh masuk dan terserak. Okey, itu pembelauan. Definisi dia. Jadi perkataan yang paling penting sekali penyebaran lah ataupun penyerakan. Penyebaran gelombang. Macam mana boleh tersebar? Sebab menerusi celah sempit ataupun halangan kecil. Okey, kita pergi deep lagi. Ini daripada buku teks kamu. Simple experiment. Kita create satu celah tunggal. Kemudian kita ambil pen laser, halakan ke arah celah tunggal tu. Celah tunggal tu simple je. Kamu boleh guna pen. Boleh guna pen. Letak rapat-rapat macam ni. Kemudian tembak laser antara dia. Okey, kalau kamu nak celah dia sangat rapat, kecilkan. Kalau nak besar, letaklah kertas. Okey, tembak. Kamu tengok kesan pembelauan pada skrin di hadapan ni. Okey, pada skrin ni. Okey, boleh eksperimen ni mudah aja. Pen laser pun ada jual dekat DIY sana. Kalau nak buat, rajin boleh buat. Okey. Ini nombor 2 dia apa yang cikgu cakap lah. Tujukan alur cahaya laser melalui celah. Okey. Ini cikgu ambil dari buku teks juga. Okey, ada QR code tu bila kamu scan, kamu dapat ni lah. Ni yang cikgu bagi tahu tadi, ada pensel diikat, 2 batang pensel kita ikat.
Kemudian bahagian bawah ni kat rapat, bahagian atas tu kita sendal sikit dengan kertas ke apa-apa. Nampak tak dia sendalkan? Okey, supaya bahagian bawah ni celahan dia kecil, bahagian atas tu celahan dia besar sikit. Kita nak banding. Kalau celah kecil macam mana? Kalau celahnya lebar macam mana? Ni celah yang sempit, kamu tengok kesan dia. Kamu hala ke dinding, ni kena buat dalam bilik yang gelap lah. Hala ke dinding kamu nampak cahaya ni dia macam panjang pula. Ini dah berlaku penyebaran lah, pembelauan. Faham? Masuk celah kecil, cahaya dibelaukan. Okey, di bawah tadi celah kecil, pensel ni, gambar yang kedua. Kemudian bahagian atas tu kamu tengok. Ini kita panggil celahannya lebih besar. Okey, kalau celahan dia lebih besar, kita halakan laser pointer tadi di celah-celah tu. Kita tengok spot yang kita dapat. Oh, kita dapat macam ni je. Tadi panjang. Apa beza? Ini kita nampak satu titik besar je terus. Tak panjang, tak lebar. Jadi ini yang kita panggil terbelau ni. Pembelauan ni yang jelas. Yang ni sikit je, macam pergi terus je. Tak ada terserak. Tak ada dikembangkan. Okey. Dapat idea sikit? Dapat Dapat. Okey. Sekarang ni ada gelombang yang datang. Kemudian dia akan melalui celahan ni. Ini penghadang, ini barrier lah. Ini dinding. Ini ada lubang. Okay, apabila saiz celah A lebih kecil, maka kesan pembelauan lebih jelas. Apabila saiz celah A lebih besar, maka kesan pembelauan kurang jelas. Halangan yang kecil menghasilkan kesan pembelauan yang lebih jelas. Manakala halangan yang besar menghasilkan kesan pembelauan yang kurang jelas. Okay, so dapat? Faham tak? Tadi dia kata yang ini. Celahan yang kecil, kalau celah tu kecil tu kita banding dengan lambda lah. Okay, ni celah ni kita letak simbol dia A, celahan dia. Celahan yang kecil dia akan beri kesan pembelauan yang jelas. Okay, tengok sana. Jelas di situ maksudnya dapat bentuk bulat elok je, cantik je. Daripada gelombang yang datang ni, gelombang apa kita panggil? Bentuk apa ni? Sata. Okey, gelombang ini bentuk sata. Yang lain pun jawab dalam hati pun kena jawab juga bentuk sata. Tapi bila dia melalui celah, kamu tengok, oh dia dah bertukar, dia jadi gelombang bulat. Bulat yang sangat jelas. Ini dah jadi pembelauan lah. Asalnya dia datang tegak saja. Tiba-tiba bila melalui celah dia dah bengkok. Pergi atas, pergi depan, pergi bawah. Jadi semua ni merasai gelombang tu. Okay, ini kita panggil pembelauan yang jelas. Okay, kalau saiz celahnya besar. Okay, kalau cikgu gerak sini, saiz celahnya lebih besar. Mana dia ada? Okay, nampak pembelauan dia lebih jelas. Okay, ni saiz celah yang lebih besar. Besar kita bandingkan dengan lambda dia. Okay, lambda dia kecil, celahnya besar. Biasanya kalau nak tahu kecil mana cikgu, besar mana cikgu. Okay, besar tu kita bandingkan dengan lambda. Besar daripada lambda ni tinggi, besar kan? Lambda ni kecil je. Okay, besar je daripada lambda, kita kata celahan dia besar lah. Okay, itu ukuran dia. Cara kita nak menilai dia kecil ke besar. Kamu tengok pada kesan pembelauan dia. Okay, itu dia. Kesan pembelauan dia kurang jelas. Macam mana kita kata kurang jelas? Kalau tadi jelas macam mana? Gelombang yang datang lebih melengkung. Ya, tadi gelombang yang datang gelombang sata. Bila jelas dia sangat bulat. Dia seolah-olah nak jadi gelombang bulat. Dan sampai tepi-tepi pun boleh kena lagi. Okey, kalau dia kurang jelas melalui celah yang besar, kurang jelas, kesan pembelauan dia kamu tengok macam macam tak ada apa-apa je, macam terus je pergi. Yang sebelah benteng ni tak dapat jalan, berhentilah kat situ gelombang dia. Yang ni tak adalah gelombang. Yang dapat masuk ni ikut celah yang dapat masuk macam sikit saja terserak, sikit saja terbelau. Sebab celah tu dah besar. Okey. Baik, kita tengok lagi itu celah. Ini case untuk barrier pula, penghalang. Okey, obstacle. Tengok, kalau halangan dia kecil, kesan pembelauan dia masih lagi jelas. Sama macam tadi. Halangan dengan celahan, kalau kecil, kesan pembelauan dia lebih jelas. Lebih jelas maksudnya dia cepat berjumpa semula kat sini. Dia terus bengkok masuk.
Di sini memanglah penghalang. Tak mungkinlah gelombang tembus. Okey, jangan keliru nak lukis nanti. Ini penghalang, gelombang tak boleh masuk, ada batu. Jadi gelombang terberhenti kat situ. Gelombang yang datang dari tepi-tepi ni yang akan terbelau. Tengok dia terbelau, ini jelas sebab dia cepat berjumpa balik. Okey, di sini dia berjumpa balik dan akhirnya kembali lurus. Okey, lagi satu. Kalau halangan dia besar. Besar maksudnya kita banding dengan lambda yang datang dia. Tengok. Kalau lambda dengan bukaan halangan tu sama pun kita kata celah yang sempit. Okey, kalau halangan dia besar kurang jelas. Kurang jelas maksudnya macam terus saja nampak lurus ke depan je. Lambat lagi nak berjumpa balik. Gelombang tu lambat lagi nak bercantum balik. Itu kita panggil yang kurang jelas. Okey, boleh? Dia kurang jelas sebab lambat berjumpa balik. Lambat nak jumpa. Kalau kecil tu dia lebih cepat jumpa balik. Gelombang ni di hujung ni bertemu semula. Okey. Baik. Boleh lukis tak? Boleh lukis tak semua orang? Ini dalam buku teks. Cuba tengok buku teks kamu. Ambil pensel ke apa-apa. Lukis kat mana-mana. Okay. Bila kita nak lukis first kali kita tengok lambda. Okay. Mula-mula sekali kamu tengok lambda kamu. Ayu. Alright. Ini lambda dia. Lambda. Lambda yang biru tu lebih pendek daripada A kan? Sini adalah A-nya. A-nya lebih besar. Kalau A dia lebih besar daripada lambda, kita kata celahan dia besar ke sempit? Besar. 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 Okay, good. Kalau celahan dia besar, maksudnya kat situ kesan pembelauan dia jelas ke tidak jelas? Tak jelas. Tak jelas. Kalau tak jelas ni gelombang boleh masuk sebab ada celah. Dia tak blok pun. Gelombang boleh masuk tapi tak jelas. Senang kita lukis macam lurus saja. Jadi lukislah gelombang tu. Tadi tengok tak panjang gelombang ni sama ke tak sama? Lupa nak tengok Cikgu pun nak sebut tadi. Okey. Untuk pembelauan panjang gelombang dia sama sebelum dan selepas. Lukis hujung tu melengkung sikit je. Yang lain tu macam lurus. Okey, melengkung sikit saja. Macam gitu. Boleh? Lambda yang pertama dengan lambda yang kedua lebih kurang sama. Okey, jadi panjang gelombang tak berubah dengan pembelauan. Boleh faham? Boleh. Sama juga dengan pembiasan. Okey, good. Sama juga dengan pembiasan. Paling kurang kamu kena lukis 3 muka gelombang. Okey, paling kurang di sini 3 muka gelombang yang kena lukis. Alright. Yang kedua, gambar di bawah, corak pembelauan apabila melalui celah yang sempit. Celah yang sempit obvious tadi kan? Ingat kalau sempit, kita tengok A ni. Ini A, sini A dan sini lambdanya. Kalau A lebih kurang sama je dengan lambda ataupun A tu kamu perhatikan lebih kecil daripada lambda, celahan ni kita panggil sempit. Okay, kita panggil sempit. Kalau celahannya sempit, gelombang yang terbelau itu kita kata ketara. Ketara maksudnya bulat, jadi bulat betul. Buatlah bulat. 1, 2, pastikan yang susahnya nak pastikan panjang gelombang dia sama. Okey, nak lukis agak-agak panjang gelombang dia sama. Lukislah bulat. Paling kurang 3 gambar rajah kan, 3 muka gelombang. Cukuplah. Lambda 1, lambda 2 mesti sama. Lambda 1 sama dengan lambda 2. Okey. Kamu buat tau, jangan tak buat. Praktis tangan kamu, jangan malas-malas. Tak boleh malas nak belajar ni, belajar fizik pula tu. Okey, kita tengok gambar yang sebelah kanan pula. Okey, panjang gelombang dan corak pembelauan. Ini masih lagi melalui celahan. Okey, apa yang kamu kata saiz celah ni? Apa yang kamu boleh kata sekarang? Besar ke kecil? Atas dengan okey, atas dengan bawah nampak macam sama kan? Dia macam sama. Tapi kita nak tahu besar ke kecil, kita banding dengan lambda. Jadi lambda di sini lebih kecil. Okey,
Okey, ini A, bukaan dia. Maksudnya A besar daripada lambda, kita kata besar lah. Kalau besar, dia tidak ketara. Tadi kalau celahan dia besar, tak ketara. Tak ketara means tak nampak bulat sangat. Kamu buat titik-titik dulu. Kalau cikgu buat macam ni, titik-titik dulu. Jangan ketara sangat. Dan tak payah nampak bulat sangat. Panjang gelombang, make sure sama. Macam gitu. Cukup 3 muka gelombang. Okay, sekurang-kurangnya 3 muka gelombang. Cikgu dah bagi 4 muka gelombang. Okay lah. Okay, paling kurang 3. Okay, yang bawah punya gambar rajah, kamu tengok panjang gelombang dan saiz celahan. Okay, apa yang kamu boleh kata sekarang? Nampak besar kan? Panjang gelombang tu besar kan? Okay, jadi bila panjang gelombang ini nampak besar, ataupun kita kata besar lah kalau kita banding dengan atas. Okay, ini kita panggil, tadi ni ketara ke tak ketara? Oh sorry, yang atas tadi tu ketara. Wait. Itu tak ketara. Yang bawah ni lambda lebih besar jadi ini ketara. Okay, kita lukis yang ketara. Lambda kena sama. Cikgu rasa lambda cikgu dah tak sama tu. Okay, nak lukis lambda sama ni payah. Kenapa cikgu punya tu suka ganggu tu? Macam itu. Okay, lambda 1 sama dengan lambda 2. Okay, ini lambda 1, lepas pembelawan lambda 2. Boleh kelas? Ada soalan sampai sini? Adakah nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright. Yang lain tu cikgu jarang nak dengar suara Kamu ni bersuara lah. Okay, faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang dan kesan dia. Okay, faktor dia kamu tengok saiz celah lah. Okay, saiz celah. Kalau panjang gelombang tu sama, pergi kepada saiz celah yang lebar. Jadi kurang ketara. Tadi dengan gambar rajah senang tengok. Kalau saiz celah sempit, nama saja sempit, mesti ketara. Daripada gelombang yang datang tu kalau nampak satah, terus nampak jadi bulat. Okey. Tengok pada saiz celah untuk saiz celah yang sama tetap. Okey. Kalau saiz celah tu tetap, panjang gelombang yang datang pendek, samalah. Okey. Jadi gelombang kurang ketara. Okey, untuk panjang gelombang yang lebih besar, kita anggap dia lebih besar daripada saiz celah, jadi penyebaran gelombang lebih ketara. Depends pada saiz celah. Okey. Saiz celah, panjang gelombang. Saiz celah, panjang gelombang. Macam mana kita nak tahu saiz celah tu besar ke kecil? Compare dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombang besar, maksudnya di situ dimaksudkan saiz celah yang kecil. Okey, saiz celah kecil, ketara. Okey, boleh? Boleh Kita sambung. Sebenarnya tengok dengan gambar rajah tadi tu lebih mudah. Nawat. Suka buat hal tau hari ni. Ciri-ciri pembelauan gelombang. Okay, ciri-ciri dia kita nak tengok ciri-ciri dari segi amplitude dia, dari segi panjang gelombang. Panjang gelombang dah tahu tadi. Sebelum pembelauan dengan selepas pembelauan, cikgu dah lukis tadi, dah tunjuk pada kamu. Panjang gelombang dia sama, tu kita dah tahu. Arah dia sama tak? Yang kita lukis tadi, arah dia sama ke? Sama. Arah dia sama? Sebelum sama. Dengan selepas. Okey, tak sama. Sebelum datang lurus saja. Selepas ada pergi lurus, ada pergi atas, ada pergi bawah. So arah tak sama. So dua perkara kita dah tahu. Arah tak sama, lambda dia sama, panjang gelombang dia sama. Sekarang kita nak check yang lain lagi. Okey, dengar? Ciri-ciri pembelauan gelombang ialah arah perambatan gelombang sebelum dan selepas pembelauan gelombang berubah. Amplitude gelombang selepas pembelauan berubah dan menjadi semakin kecil. Seterusnya, tenaga juga menjadi kurang. Bentuk gelombang berubah mengikut saiz lebar celah atau halangan. Panjang gelombang lambda, frekuensi F dan laju V, pembelauan gelombang sebelum dan selepas adalah tidak berubah. Okey.
Boleh ke? Faham? Jadi kamu tengok gambar di bawah ni. Gelombang yang datang gelombang satah, bila melalui celah yang kecil dia dah jadi gelombang membulat. Jadi bentuk gelombang dah berubah. Nampak yang bawah? Cikgu tunjuk yang senang nampak dulu. Bentuk gelombangnya berubah. Okey, kemudian arah perambatan. Datang tegak saja. Datang satu arah saja tapi lepas melalui celahan dia terbelau. Arah dia dah mula berubah-ubah. Ada yang pergi depan, ada yang terserak pergi bawah, ada yang terserak pergi atas. So arah perambatan berubah. Okey, kita just cakap berubah. Kamu tengok situlah berubah Jadi amplitude ada tambah kat situ. Amplitude tu refer pada tenaga dia. Okey, amplitude juga berubah. Sebelum pembelauan, amplitude-nya lebih besar untuk gelombang-gelombang ni. Tapi selepas berlakunya pembelauan, maksudnya dia dah yang sikit ni masuk kan? Bahagian sini je yang masuk. Kemudian dia dah belaukan, dia dah serakkan. Dia dah sebarkan ke merata-rata arah. Jadi tenaga dia dah agih-agih kan? Amplitude dengan tenaga berpisah tiada. Amplitude tinggi, tenaga dia tinggi. Amplitude dia rendah, tenaga dia rendah. Macam kamu petik gitar. Kalau kamu tarik tali gitar tu lebih tinggi, kamu letak amplitude tinggi lah. Maksudnya dia lebih bertenaga. Okay. Tenaga dan amplitude tak boleh pisah. Dua ni berhubung kait. Cikgu. Yang kata berserak tu kan sebelum dia lepas halangan tu ke atau selepas lah. Selepas celahan ataupun selepas halangan, inilah yang terserak ni, tersebar. Sini tak ada apa-apa lagi. Sebelum halangan, sebelum celahan belum berlaku apa-apa. Terseraknya kat sini. Nampak ni terserak lah ni. Pergi atas, pergi depan, pergi bawah, tersebar lah. Okey, jadi kawasan yang amplitude besar tadi dia dah agih ke atas, agih ke depan, agih ke bawah. Dah share. Bila dah share, amplitude dia berkurang. So tenaga dia dah makin berkurang. Kalau dalam ni ombak dia tinggi, bila dia dah terbelau, ombak dia rendah sikit. Okey, tak tinggi sangat. Okey, ciri-ciri yang tak berubah. Panjang gelombang cikgu dah bagi tahu tak berubah sebelum dengan selepas dibelaukan. Panjang gelombang tak berubah. Frekuensi, kenapakah frekuensi jadi tak berubah kelas? Faham tak? Frekuensi, kenapa dia tak berubah? Tak faham tanya? Kalau cikgu tanya tak jawab tu, faham ke tak faham? Frekuensi bergantung pada apa? Sumber apa? Ada dua frekuensi yang berbeza ke kat sini? Sumber yang sama. Ya, ini air yang sama. Dia tak ada dua frekuensi yang lain, penggetar lain sana, penggetar lain. Kalau air laut ini laut yang sama. Jadi frekuensi sama. Kalau air sungai, sungai yang sama. Ini frekuensi yang sama. Kalau kolam, ini kolam yang sama, so satu frekuensi. Unless dia kata ada dua penggetar berlainan frekuensi. Okay? Jadi ini frekuensinya sama. Dan laju gelombang tak berubah. Tengok, sebelum dibelaukan dan selepas dibelaukan, selepas terserak. Laju tak berubah. Sebab apa laju tak berubah? Sebab apa laju tak berubah? Yozu, kenapa laju tak berubah? Laju berubah masa bila? Come on, cuba bersuara. Susah nak dengar suara pelajar lelaki yang lain. Isi, kenapa laju tak berubah Isi? Ada ketak tu kat situ. Ke dah hilang? Kerana tak ada dari cetek ke dalam atau dalam ke cetek. Pandai. Laju tu betul. Laju tu hanya berubah kalau kedalaman dia tak sama. Dia tak ada, dia sama je kedalaman. Sebelum dengan selepas sama dalam. Kalau lebih dalam, kalau berbeza kedalaman, laju dia berubah. Okay, good. Alright, so ingat perkara-perkara yang berubah ni, arah perambatan, amplitude dan bentuk gelombang. 3 perkara, yang lain semua tak berubah. Okay, jadi itulah tadi. Kita recall balik. Ni kalau dalam eksperimen dalam tangki riak. Kita letakkan penghalang, ini penggetar satah. Kita biarkan dia bergetar dalam air tangki riak tu yang menghasilkan gelombang satah. Kita letak penghalang di hadapan, hasilkan celahan di tengah-tengah.
Okey, kalau celahan yang kita buat tu kecil, kita dapatlah bentuk gelombang kat situ nampak lebih ketara. Okey, kalau kecil kita dapat yang ketara. Kalau celahan yang kita buat tu besar, kita dapat macam tak tersebar pun, macam terus je, tak ketara. Okey, ciri perbandingan sebelum dan selepas. Selepas melalui celah lah, maksud dia ni, ayat dia ni, selepas melalui celah. Panjang gelombang tidak berubah. Tadi kan, frekuensi berubah tak? Tak berubah. Okey, laju gelombang tadi isi dah kata tak ada beza kedalaman kat sini. Kita tak letak pun kaca di bawah dia untuk cetek kan. Jadi tak berubah. Ingat, laju hanya berubah dengan kedalaman. Okey, kedalaman saja. Itu dia. Alright, amplitude ini berubah. Okay, cikgu catat sikit, kamu pun tolong ingat. Selepas pembelauan, okey, selepas pembelauan, amplitude-nya lebih rendah. Amplitude lebih rendah. Catat ini. Maksudnya kenapa dia lebih rendah? Sebab dia dah terserak. Dia dah share banyak kawasan, jadi lebih rendah. Arah perambatan, of course, kamu nampak ini arah dia dah bercabang-cabang. Ada pergi bawah, ada pergi atas, ada pergi bawah, sebelah kiri, sebelah kanan. So arah perambatan pun berubah. Okay, clear kan? Clear kan? Laju hanya berubah dengan kedalaman. Frekuensi sini kita tengok, kita guna satu saja penggetar. So frekuensi yang sama. Okay. Kita teruskan. Kalau cikgu terlalu laju tak faham bagi tahu. Okay, kita nak pergi analisis satu-satu pembelauan gelombang cahaya, gelombang bunyi dan gelombang air. Okay, kita tengok dulu untuk gelombang cahaya. Tadilah gelombang cahaya yang cikgu kata kita ambil pointer, laser pointer, halakan tu, macam tu lah gelombang cahaya. Contohnya sekarang seolah-olah ini kita punya laser pointer dan kita hasilkan celah di penghalang. Hasilkan, create satu celahan yang kecil untuk tengok kesan dia dan create satu celahan yang besar nak tengok kesan pembelauan. Alright. Cahaya. Gelombang cahaya yang melalui satu celah sempit atau celah yang lebar akan menghasilkan corak gelombang berikut. Ini menunjukkan bahawa cahaya dapat dibelaukan. Perhatikan corak gelombang daripada sumber cahaya pancaran laser. Anda boleh melihat corak yang terhasil apabila melalui celah yang sempit. Okey, sekali lagi. Gelombang cahaya yang melalui satu celah sempit atau celah yang lebar akan menghasilkan corak gelombang berikut. Okey, ini kita panggil celahan Kamu tengok tadi kalau celahan dia sempit. Okay, nampak dia terbelau macam ini. Okay, kalau celahan dia lebih besar. Kita nampak satu titik yang seolah-olah besar di tengah-tengah. Okay. Jadi itu kesan pembelauan lah, dia sama. Saiz celahan kecil, kesan pembelauan dia jelas ketara. Kalau saiz celahan dia besar, kesan pembelauan dia kurang jelas ataupun kurang ketara. Ini kalau kita tengok pada lampu-lampu lah. Gelombang daripada sumber cahaya pancaran laser. Anda boleh melihat corak yang terhasil apabila melalui celah yang sempit. Okey, itu contoh pembelauan tadi. Baik, sekarang kita nak tengok pembelauan gelombang bunyi. Macam mana dia punya ilustrasi dia. Pelajar dapat mendengar bunyi radio di belakang dinding walaupun tidak dapat dilihat. Ini menunjukkan gelombang bunyi dibelaukan. Bunyi boleh tersebar melalui ruang dan halangan. Apabila ada halangan, maka bunyi akan dapat didengar dengan nyaring. Jika frekuensi tinggi, panjang gelombang adalah rendah, maka pembelauan kurang jelas. Apabila ada ruang udara, maka bunyi dari sebalik dinding akan kedengaran. Iaitu apabila frekuensi rendah, panjang gelombang adalah tinggi, maka pembelauan jelas. Okey, baik, dengar baik-baik yang ini Ini untuk pembelauan gelombang bunyi. Biasanya soalan suka tanya yang ini. Soalan esei lah. Kenapa
kita duduk di belakang tembok ke, ataupun kita lalu makmal, kita lalu satu kelas, kita tak sampai pun lagi kat pintu dia. Kita belum sampai pintu, kita baru berada di sebalik dinding. Tapi kita boleh dengar kawan-kawan kita bergosip pasal kita. Ada tak? Kita baru je lalu, daripada jauh kita dah boleh dengar, balik dinding je. Kawan-kawan bergosip kita boleh dengar. Itu bukan sebab bunyi boleh tembus dinding, okey? Bunyi tak boleh tembus dinding tu. Kamu kena betulkan persepsi tu. Bunyi tak boleh tembus ikut dinding konkret. No. Kita dengar tu sebab ada berlakunya pembelauan. Okay, betul kan kamu punya pemahaman hari ni? Jangan kata kenapa boleh dengar bilik sebelah? Kenapa kita boleh dengar bilik kakak buka lagu apa tu? Korea, tak suka. Kenapa kita boleh dengar? Okay, bukan sebab tembus dinding no. Ada celahan kecil saja dekat ruang pintu, bawah pintu. Ingat, lagi kecil celahan tu, lagi kesan pembelauan dia lebih jelas. Celah pintu kan, bawah pintu. Kesan pembelauan dia lebih jelas kalau melalui celah yang kecil. Kalau pintu buka besar, kita dengarlah kalau dekat kan. Ini kesan pembelauan. Jadi soalan ni selalu tanya. Kenapa boleh dengar? Ada dinding, radio di sebalik dinding kita boleh dengar. Okay. Panjang gelombang yang panjang menyebabkan pembelauan menjadi lebih ketara. Disebut sini panjang gelombang yang panjang. Okay. Panjang gelombang yang panjang. Panjang lah. Tadi kan faktor panjang gelombang, kalau panjang gelombang besar pembelauan dia lebih ketara. Panjang gelombang kecil pembelauan dia kurang ketara. Celahan kecil pembelauan dia lebih ketara, celahan besar pembelauan dia kurang ketara. Kena ingat faktor tu. Alright. Jadi kalau panjang gelombang bunyi tu besar, lebih ketara lah. Maksudnya kamu duduk kat sini ni. Okay, kalau kan kita duduk kat titik X ni, of course kita boleh dengar. Kita duduk kat sini pun kita boleh dengar. Okay. Tapi kalau panjang gelombang tu pendek saja, untuk radio tu menghasilkan panjang gelombang yang pendek, mungkin tak ketara, mungkin tak sampai pada orang yang berdiri tu. Mungkin sikit saja terbelau, tak sampai kat dia. Okay, faham ini pembelauan, nampak tak? Dia dah sebarkan. Okay. Tak habis lagi tadi. Cikgu nak tunjuk lagi. Halangan. Apabila ada halangan, maka bunyi akan dapat didengar dengan nyaring. Jika frekuensi tinggi, panjang gelombang adalah rendah. Panjang gelombang adalah rendah. Alright, ni frekuensi tinggi. Ni tahu ke macam mana dapat frekuensi tinggi panjang gelombang rendah ni cikgu? Datang daripada mana? Dia datang daripada V sama dengan F lambda. Okay? Kalau kita nak tengok hubungan antara frekuensi dengan lambda, pindahkan salah satu tu ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay, sekarang kita nak tengok hubungan antara F dengan lambda. Jadi kita pindahkan F di sebelah kiri ataupun lambda di sebelah kiri. Tengok cikgu buat macam mana kita nak tahu hubungan. So V bahagi F sama dengan lambda. Cikgu rasa cikgu dah pernah bagi tahu ke kamu sebelum ni? Ingatlah. Awal-awal dulu cikgu pernah bagi tahu tak? Alright. Kamu tengok bila untuk buat hubungan, dua pemboleh ubah tu kena berada di kiri dan kanan. Tak boleh berada di belah yang sama macam ni. F dengan lambda duduk di sebelah yang sama, kita tak nampak. Okey, kalau kita dah asingkan dia, satu kena di sebelah kiri, satu lagi pemboleh ubah di sebelah kanan. V tu kita abaikan. Okey, sekarang kita nak tengok lambda dengan F, kita anggapkan V tu sama je nilai. Tak tinggi, tak rendah, dia tak akan berubah. Jadi lambda itu di sebelah kanan dia berada di atas. Okey, dia berada di atas. Frekuensi di sebelah kiri dia berada di bawah. Maksudnya di situ frekuensi berkadar songsang dengan lambda. Berkadar songsang itu satu naik, satu lagi akan turun. Kalau frekuensi bertambah, lambda akan berkurang. Kalau frekuensi berkurang, lambda akan bertambah. Boleh faham yang ini? Boleh tak? Kita nak tengok hubungan. Dengan syarat kat sini, laju gelombang itu sama. Okey, cikgu teruskan Jadi kat sini dikata, bila frekuensi tinggi, lambda dia menjadi rendah. Jadi bila lambda rendah, kita dah tahu kesan pembelauan dia kurang. Okey, panjang gelombang yang rendah, kesan pembelauannya kurang. Okey, sini. Kes yang ini pula. Okey, bila frekuensi rendah, tadi frekuensi pula rendah, so lambdanya tinggi. Okey, frekuensi rendah, lambda akan tinggi, maka pembelauan dia lebih ketara ataupun lebih jelas.
Kalau lebih ketara, lebih jelas tu maksudnya walaupun ada penghalang ni dan ada ruang udara kat sini, kita duduk kat sini pun kita boleh dengar lagi bunyi siren. Okey, ini kesan pembelawannya lebih jelas. Boleh? Kita tengok pada lambda faktornya. Lambda tinggi, kesan pembelawan jelas. Lambda rendah, kesan pembelawan kurang jelas. Boleh Pelajar dapat mendengar bunyi radio di belakang dinding. Panjang gelombang yang panjang menyebabkan pembelawan menjadi lebih jelas ataupun ketara. Kamu boleh ke? Kamu diam tu maksudnya kamu faham ke tak faham? Okay, sekarang kita tengok. Tadi kita dah tengok bunyi. Sekarang kita nak tengok pembelawan gelombang air. Cahaya pun kita dah tengok. Kita tengok gelombang air. Ini tadilah asal yang mula-mula sekali. Kalau pembelawan gelombang air, inilah soalan yang dia suka tanya dalam soalan esei. Okay, jot down. Dia suka tanya soalan ni. Kalau bunyi, dia suka tanya radio yang kita dengar di sebalik dinding. Selalu dia suka tanya itu. Baik, dengan yang ni pula. Kamu jelas ke boleh dengar? Corak pembelawan gelombang akan dilihat lebih jelas apabila melalui celah yang sempit seperti pintu masuk kecil di pelabuhan. Alright, pendek je diterangkan. Ni pembelawan gelombang air yang berlaku di kawasan pelabuhan. Nampak ada banyak sampan, ada banyak kapal. Di kawasan bot, di kawasan pelabuhan dan teluk di tepian pantai yang tenang dan selamat. Biasanya kita buat pelabuhan ni, kita tak buat di Tanjung. Kita dah bincang semalam. Kenapa kita tak buat di Tanjung? Pembiasan kan? Semua gelombang air akan dibiaskan dan membengkok ke arah Tanjung. Dia akan bengkok, pembiasan tu bengkok pergi ke arah Tanjung. Jadi semua ombak tertumpu ke Tanjung. Ombak di Tanjung tu sangat tinggi, semua hempas ke Tanjung. Sebab berlakunya pembengkokan gelombang. Gelombang tu ombak tu dibengkokkan, hala dia pergi ke arah Tanjung. Kalau di kawasan Cape tu, kawasan teluk, dia dah tersebar. Okay, dia tak tumpu satu point. Dia dah pergi secara rawa sebab teluk tu kawasan airnya banyak, dia lebih luas. Okay, kalau Tanjung, kawasan ni sempit kat situ je tumpu. Alright. Jadi, biasanya kalau nak buat pelabuhan, kita pilih kawasan teluk. Kita tak buat pelabuhan kat Tanjung ni, nak suruh hempas dengan ombak. Okay, kita buat kat kawasan teluk. Yang tenang dan selamat. Baik. Sini kita binalah saiz celah untuk bolehkan bot masuk, kapal masuk aja. Cukuplah. Alright, lagi kecil lagi bagus ke lagi besar lagi bagus? Lagi kecil. Lagi kecil lagi bagus. Kenapa lagi kecil lagi bagus? Min, kenapa lagi kecil Min? Supaya Kenapa lagi kecil celah ni lagi bagus? Apa Min? Kita bincang pembelawan. Nanti mana nak cakap? Kalau saiz kecil tadi cikgu kata apa? Pembelawan jelas ke kurang jelas? Kurang jelas. Kecil jelas, pembelawan dia jelas. Jelas maksudnya dia betul-betul terbelau, betul-betul tersebar. Okay? Bila tersebar, dia akan share dia punya tenaga. Tenaga yang besar, amplitude yang besar dia akan tersebar. Jadi kita nak celah yang kecil. Orang lain pun make sure clear. Kita nakkan celah yang kecil supaya pembelawan dia tu lebih jelas. Okay? Bila lebih jelas, amplitude dia akan berkurang. Amplitude tu tinggi ombak lah. Ombak besar, amplitude besar. Ombak rendah, amplitude dia rendah. Jadi kalau dia dah ada celah, dia dah ganggu perjalanan ombak tadi, masuk celah, yang sini saja kita benarkan gelombang tu masuk. Jadi dia dah share ke banyak kawasan, ke tepi-tepi sana. Jadi tenaga dah berkurang, kawasan ni jadilah kawasan yang selamat untuk dijadikan sebagai jeti. Alright. Ambil kawasan teluk sebab pembiasan tu pembengkokan tak pergi ke teluk. Pembengkokan untuk pembiasan tu pergi ke Tanjung. Jadi situ dah nampak teluk tu kawasan yang tenang. Ombak dia tak begitu kuat.
Kemudian kita bina pelabuhan, nak bina pelabuhan kita bina satu celahan. Kalau nak bina benteng, binalah benteng yang besar. Okey, buat celah, lagi kecil celahan lagi bagus sebab ombak tu boleh terserak, boleh terbelau dengan baik. Bila terbelau dia dah kongsi banyak kawasan tu Dia dah kongsi tenaga dia. So itu yang kita nak. Okay, buat celahan yang besar, celahan yang kecil. Kalau celahan besar macam tak ada apa-apalah, kita biar je ombak yang tinggi tu masuk. Okay, jadi saiz celah kecil masih sama lagi, tengok. Celah kecil, kesan pembelauan ketara. Gelombang air mempunyai amplitude yang lebih rendah. Jadi amplitude dan tenaga gelombang tak boleh dipisahkan. Tadi kan cikgu dah bagi tahu. Amplitude dan tenaga. Kalau amplitude rendah, amplitude tu baru masuk tenaga lah. Okey, air di kawasan tu lebih tenang. Boleh? Boleh. Okay, good. So kita nak celah yang kecil. Corak. Right. Pembelauan gelombang dalam kehidupan harian. Ini kamu tadi kita dah bincang. Pembelauan gelombang air semasa melalui celah menghasilkan kawasan air tenang yang sesuai untuk persinggahan kapal. Okey, pembelauan gelombang cahaya. Hologram yang dihasilkan oleh kesan pembelauan cahaya digunakan sebagai tanda keselamatan. Okey, itu kegunaan dia. Contoh. Kemudian untuk gelombang bunyi, kamu tengok. Gajah ni dia menghasilkan gelombang infrasonik. Okey, gelombang infrasonik dihasilkan oleh gajah mempunyai panjang gelombang yang panjang. Kalau panjang gelombang panjang tadi kita tahu kesan pembelauan di ketara. Okey, dia memudahkan komunikasi antara gajah pada jarak yang jauh. Okey, panjang gelombang yang panjang, dia senang terbelau walaupun ada pokok ke, ada bukit ke, dia bunyi saja dia boleh, kawan-kawan dia boleh dengar. Lagi ada halangan, lagi ada bukit, terbelau. Ada pokok, terbelau. Itu tak ada masalah untuk dia. So gelombang tu sentiasa diserakkan, pergi ke semua arah. Okey, jadi infrasonik yang digunakan oleh gajah. Baik, itu kamu tengok lagi nanti, kamu baca. Sekarang tengok soalan ni kelas. Angkan kesesuaian lokasi dan ciri-ciri benteng penghalang ombak dan tentukan reka bentuk yang paling sesuai untuk melabuhkan bot-bot dengan selamat. Mari kita lihat gambar rajah bagi reka bentuk berikut. Okey, baik. Kawasan reka bentuk P. Ini soalan berapa markah? 10. Okey, good. Ingat kan? Ini soalan esei 10 markah. Dia bagi reka bentuk P, reka bentuk Q, reka bentuk R, reka bentuk S. Ini bukan soalan modify, ini soalan pilih. Soalan pilihan. Dia suruh kamu pilih mana satu, P ke, Q ke, R ke, S nak pilih. Alright, bila kita tengok soalan, kita tengok semua bahagian yang di label ni. Okay, kita tengok baik-baik semua bahagian yang di label. Sekejap, sini besar sikit kan. Okay, sini untuk P, benteng konkrit tinggi. Celah dia, saiz celah. Bandinglah, dia tak tulis kecil ke besar, kamu banding dengan gambar lain. Okey, kawasan teluk dan sini adalah pantai. Tengok semua yang berlabel. Untuk Q, dia buat kat mana ni? Tanjung. Ini celahan dia. Ini benteng kayu yang tinggi, benteng kayu. Sini benteng konkrit. Okey, untuk reka bentuk A, sini ada pantai, benteng kayu yang rendah. Okay, cikgu suruh tengok semua kan, celahan dia, benteng dia apa. Reka bentuk S, sekali lagi dibuat di Tanjung. Okay, ni saiz celah dia, nah kecil dah, bagus dah. Okay, kemudian benteng konkritnya rendah. Okay, ada berapa aspek yang kamu nampak? Ada beberapa aspek yang kamu akan pertimbangkan. Yang pertama apa? Tanjung dan Teluk. Lokasi dia. Yang pertama kita nak pertimbangkan lokasi. Tadi kita tengok kan, lokasi nak buat di Tanjung ke nak buat di Teluk. Kalau kamu dengar penjelasan cikgu tadi, kamu mesti dah ingat. Kalau kamu dengar dan catat. Kamu kena belajar macam itulah, dengar dan catat. Jangan sambil lewa walaupun cikgu tak nampak kamu buat apa, cubalah jujur dengan diri kamu. Reka bentuk dia, kita nak PQR. Ni last kali pilih. Reka bentuk last kali pilih. Bahan binaan benteng. Okey, nak konkrit ke nak kayu, dia bagi tu saja pilihan. Namakan dia lah. Nanti bagi tahu nak konkrit ke nak kayu. Okey, rasanya nak apa? Konkrit?
Kita akan pilih konkrit. Jaranglah kita pilih kayu. Okey. Lokasi kat mana? Tanjung ke Teluk? Teluk. Okey, so Tanjung kita dah tak ambil lah. Macam ni kita buat. Ketinggian benteng. Nak benteng yang tinggi ke nak benteng yang rendah? Ingat jawapan kamu nanti kamu prepare alasan dia. Nak Tinggi. tinggi ke? Nak tinggi. Okey, kalau kata nak tinggi kenapa? Okey, kita cancel lah rendah. So kita ada dua pilihan untuk tinggi. Saiz celah, nak kecil ke celahan yang besar? Cikgu banyak kali sebut tadi. Nak kecil ke besar? Kecil. 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 Okay, good. Banyak kali cikgu sebut. Ambil saiz celah yang kecil. Alasan dia kamu dah kena ada dalam kepala sebab alasan 1 markah. Okay, besar dah tak mau. Jadi kita tengok situ. Yang nak mendapati ciri-ciri yang kita cari ni lah yang atas kan. Bila kita pangkal-pangkal macam ni, oh obvious kita boleh nampak. Okay. Jadi. Okay. Kamu mesti gelak kan cikgu je kan? Kalau lokasi di Teluk, gelombang adalah lebih tenang. Okay, alasan dia. Bahan binaan benteng konkrit adalah lebih kuat. Okay, simple, lebih kuat. Benteng mestilah tinggi untuk mengelak ombak serta gelombang yang tinggi. Lebih kecil saiz celah, lebih kecil tenaga gelombang. Saya memilih reka bentuk. Saya memilih kecil tenaga gelombang. Sini ni, kelas. Jadi, ingat cara bagi markah, lokasi kamu pilih Teluk. Lokasi di Teluk, 1 markah kerana gelombangnya lebih tenang, 1 markah. Kemudian bagi tahu ciri-ciri yang kedua, bahan daripada konkrit, 1 markah. Alasan dia senang saja. Konkrit dengan kayu, konkrit lebih kuat, cukup 1 markah. Tak payah panjang pun. Kan ini fizik. Okay, fizik bagi point aja. Tak nak karangan-karangan tu ayat-ayat bunga-bunga tak nak. Ketinggian benteng mestilah tinggi. Okey, ketinggian benteng tinggi. Cakap macam tu. Yang penting cikgu nak nampak ni. Okey, 1 markah. Mengelak ombak dan gelombang yang tinggi. Okey, mengelakkan ombak ataupun mengatasi ombak dan gelombang yang tinggi. Sebab dia datang daripada laut dalam kan. Jadi kita tahu ombak dia tinggi. Okey, 1 markah. Sebab tu kita ambil benteng tinggi, ambil benteng rendah macam tak ada apa-apa. Nanti kalau air pasang tenggelam benteng tu. Air laut ada pasang surut kan? Kalau air pasang benteng tenggelam kalau rendah. Tak gunalah buat benteng. Okey, saiz celah lebih kecil. Tadi ni inilah kaitan dengan pembelauan. Tenaga gelombang dia lebih kecil. Ataupun kamu boleh jawab gelombang akan terbelau. Apa-apa saja jawapan yang relate dengan dia dan dikira betul. Sebab ini respon terbuka. Kamu jangan risaulah tadi kalau kamu terfikir saiz celah kecil sebab pembelauan dia lebih ketara. Boleh, tak ada masalah. Kamu cakap tenaga gelombang dia lebih kecil. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu tiba-tiba teringat amplitude. Amplitude gelombang akan menjadi lebih kecil. Boleh, tak ada masalah. Okey? Clear? Jadi itu baru 8 markah. Itu baru 8 markah. Markah 9 dan markah 10. Markah 9 kamu pilih bentuk. Okey, ini markah yang ke-9. Dan markah yang ke-10 kamu ulang balik ciri-ciri. Bukan alasan. Okey, ulang balik ciri-ciri. Ulang ciri-ciri yang kita nak pilih. Okey, ini markah yang ke-10. Boleh ke? Boleh kan? Simple je ni. Jadi kita ambil saiz celah kecil, kawasan teluk, pantai, konkrit yang tinggi. Okey, ini latihan formatif 5.5. Nampak kat sini? Dia bagi, tak nampak celah. Dia bagi dinding je, nampak tak? Dia bagi penghalang. Sini bagi penghalang. Baik, gambar A dengan gambar B. Penghalang yang sama, tak ada nampak celah tau. Ini penghalang saja. Baik, A ni. Apa yang kamu fikirkan tentang kesan pembelauan dia? Ketara ke kurang ketara? Kurang ketara. Kurang ketara. Okey, kenapa kurang ketara? Panjang gelombang kecil. Okey, good. Lambda yang datang itu kecil jadi kurang ketara. Macam mana pula kita nak lukis kurang ketara ni? Kita dah tahu kurang ketara. Sekarang kita nak lukis kurang ketara. Kalau ketara dia bulat. Ingat, kalau kurang ketara macam tak pergi bulat sangat. Dia macam pergi terus saja. Kita cikgu ajar buat ini dulu tadi kan? Buat garis dulu kemudian kita sambung.
Okey, pastikan lambdanya hampir sama. Buat 3 muka gelombang paling kurang cikgu kata. Okay, buat ekstra tak ada masalah. Okay, ni kurang ketara. Macam nak lurus saja. Terbelau sikit saja. Terbelau atas sikit, terbelau depan. Sini bawah tak ada apa-apa pun. Baik, ini tak ada penghalang kan? So bawah lurus saja. Atas tu terbelau sikit. Okay, B. Tengok B pula sekarang. Macam mana dengan B? Ketara. Okey, ketara. Tengok pada lambda dia. Lambdanya besar kalau banding A. Jadi ini kita panggil ketara. Kesan dia lebih ketara, maksudnya kita nampak dia lebih membulat. Jadi buatlah yang bulat. Dan bila kamu lukis, cubalah praktis panjang gelombang dia sama. Lukislah bulat. Panjang gelombang dia nak sama tu memang mencabar sikit lah kan. Agak-agak dia sama. Lukis bulat. 3 muka gelombang cukup lah. Okay, boleh? C dengan D. Sekarang tengok C dulu. C dengan D ada celah. Okay, C macam mana bentuk gelombang dia? Gelombang yang terbelau. Orang lain jawab, cuba. Ada Chunyi ke kat situ? Chunyi boleh bersuara ke? Lain Chunyi tak okey lagi? Husnina, kenapa Husnina? Macam mana ni sekarang? Ketara ke tak ketara untuk C? Husnina boleh jawab? Ada masalah ke? Kalau cikgu tanya, cuba jawab. Govindan? Jin Hong? Ada Jin Hong kan? Ada Jin Hong. Boleh ketara ke kurang ketara? C. Alahai, kenapa tak bersuara? Xiao En? Ya. Ketara ke kurang ketara? Untuk C. Kurang ketara. Kurang ketara. Okey, kita tengok pada lambda ni kan, lambda dia rendah. Okey, jadi kurang ketara. Kalau kurang ketara maksudnya A dia besar. Area celah dia besar daripada lambda. Jadi dia kurang ketara, macam tak terbelau pun lah, kita buat lurus saja. Dia akan melalui celah tu tapi seolah-olah tak ada terbelau sangat pun. Ini kita panggil kurang ketara. Tak payah lukis bagi nampak bulat tau. Jangan bagi nampak bulat. Nanti kalau kamu lukis bagi nampak bulat, kamu sendiri sebenarnya sedang confused. Ketara macam mana? Tak ketara macam mana? So tunjukkan pada pemeriksa kamu faham. Kalau ketara nampak bulat. Kalau kurang ketara tak nampak sangat bulat dia. Okey. Kemudian untuk D, kita tengok lambda bandingkan dengan C dan tengok saiz celah dia. Saiz celah sekarang kecil kan? Kalau saiz celah tu kecil, sini lambda, saiz celah dia kecil, A ni. A hampir sama je dengan lambda. Ini kita kata A yang celah yang sempit. Kalau celah yang sempit, ini ketara. Alright, kalau sempit ketara, kita lukislah ketara tu. Cikgu dah kata, ingat balik cikgu cakap, ketara tu nampak lebih bulat. Okay, lukislah dia lebih bulat. Macam tu. Lambda kita cuba pastikan dia sama. Lukis lebih bulat sampai ke hujung sana atas dan bawah. Hilang pula. Okay, 2 lagi 1. Tak sama. Make sure lambda tu sama ya. Lambda 1 dengan lambda sebelum dengan selepas mesti sama. Okay, sampai sini boleh faham ke kelas? Boleh. Boleh? Boleh. Alright. Pembelauan tak susah lah. Pembelauan senang aja. Kamu ingat je faktor dia celahan dengan panjang gelombang. Celah kecil ketara, panjang gelombang besar ketara. Celah kecil ketara, panjang gelombang besar ketara. Okey, ni
Dia seorang budak baring di atas katil dia, ada dinding, ada pintu yang sedikit terbuka. Tidak dapat melihat televisyen di ruang tamu tapi mendengar bunyi dari televisyen tu. Dia boleh dengar bunyi, cuma dia tak dapat tengok saja TV. Dengan melukis muka-muka gelombang, terangkan, dia minta kamu lukis ni. Mana cikgu punya ni? Muka-muka gelombang, terangkan bagaimana fenomena pembelauan boleh membolehkan budak mendengar bunyi. Jadi kita start dengan sinilah. Okey, kita start dengan bunyi di TV. Lukislah muka gelombang dia. Muka gelombang yang datang tegak aja. Dia tulis tegak aja kemudian ada pembelauan kat sini. Okey, lukis pembelauan. Pembelauan yang ketara dan sampailah ke pintu ni masuk kepada budak. Okey, boleh buatkan perjalanan gelombang tu sampai ke pintu and then terbelau dengan lebih ketara. Kamu kena tunjuk pada katil itu pembelauannya ketara sebab dikata budak tu boleh dengar. Kalau boleh dengar kita nampak melalui pintu tu nampak lebih bulat gelombang tu. Okey, dah disebarkan secara membulat ketara. Nyatakan fenomena lain yang menyebabkan bunyi merambat dari televisyen ke budak tu. Apa fenomena lain? Apa lagi fenomena yang kamu tahu? Pantulan, pembiasan, pembelauan. Apa? Ada berlaku pantulan tak? Ada tak? Pantulan? Ada pantulan. Dekat dinding. Dipantul dekat dinding kan. Kalau gelombang tu pergi ke dinding sana, dia akan terpantul pergi kepada budak. Kalau gelombang ni pergi ke dinding sini, akan pantul pergi ke budak. So ada pantulan. Good. Jadi ada pantulan berlaku. Ini cikgu tunjuk pantulan yang anak panah tadi Pergi dinding terpantul. Gelombang tu terus pergi dinding terpantul. Jadi di samping ada apa tadi pembelauan, ada juga pantulan. Cikgu agak betul lah ni gelombang pergi kan. Lepas tu sampai ke dinding dia terpantul. Sini gelombang dia pergi tegak saja dengan arah perambatan. Sampai ke dinding, sini normal, terpantul pergi kat budak. Ni kalau budak ada kat sini, dia boleh dengar lah. Okay. Boleh dengar bunyi tu. Pantulan merata-rata Pantul, pergi. Pantul ke atas, pergi lagi. Ada pantulan. So, sampai sini ada soalan ke? Ada soalan tak? Okay, tugasan kamu macam biasa lengkapkan modul pembelauan gelombang untuk hari ini. Semalam dah buat kan? Semalam dah buat modul? Dah. Okay, good. Bagus ni Wardina yang respon, seeing, yang lain pun cikgu harap buat lah. Okay, so sekian terima kasih yang ditunggu-tunggu tu. Alright. Okay, sampai sini kelas. Ada nak tanya cikgu apa-apa ke? Dah pukul 10.17. Ada nak tanya apa-apa? Ada ke? Ada 17 orang. Ada yang tak isi attendance lagi tak? Ada lagi tak yang tak isi? Tu Google Form. Kehadiran untuk hari ni. Sekarang ni kena straight sikit. Sebab nak hantar nama seorang-seorang ni. Siapa nak jawapan modul? Okey, nanti cikgu hantar jawapan modul Boleh refer kat sana dulu. Kalau masih lagi tak faham, tanya. Baru kita akan bincang. Okey, next week kita akan masuk lagi satu bahagian interference. Dan untuk fenomena gelombang ni, kamu kena praktis tangan kamu jadi artis sikit. Lukis. Praktis balik nanti, bukan balik. Memang duduk kat rumah kan. Buat. Habis kelas cikgu nanti cari soalan lukis. Lukis muka gelombang tu. Sebab nampak macam senang, cikgu lukis senang aja. Cubalah lukis sendiri. Pantulan, pembelauan, pembiasan, cuba lukis sendiri. Nampak macam senang kan? Bila cikgu ajar semua faham, nampak okey macam tu. Cuba buat sendiri, baru kita tahu kita faham ke tak. Okey, so kita ada 17 orang. Cikgu harap semua dah isi Google Form. Mesti ada 17 kat cikgu. Ada ke 17? Ada 16. Termasuk cikgu 17. Ada 16. So semua orang dah isi. Tak ada soalan nak tanya lagi? Tak
Tak ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, tak ada apa, cikgu rasa kita boleh bersurai dulu kat sini. Jangan lupa buat tugasan yang cikgu bagi tu. Okey, boleh say goodbye, boleh dengan kawan-kawan tu boleh say thank you and then boleh leave the class. Terima kasih sebab join cikgu pagi ni. Okey, bye-bye semua. Safe drive cikgu, bye. Bye.